Kajian kes topik pertama iaitu pemakanan semasa kehamilan. Kajian kes pertama, pemakanan semasa kehamilan. Kajian kes pertama, Puan S. berumur 30 tahun, bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat swasta. Beliau datang untuk lawatan pertama ibu hamil di klinik kesihatan pada minggu ke-10 kehamilan. Berat beliau adalah 65 kilogram, BMI 30 kilogram per meter square dan paras hemoglobin adalah 10 gram per desiliter. Puan S mengadu beliau mempunyai masalah alahan makanan. Beliau kerap mengambil makanan segera dan terproses sebagai snack untuk mengurangkan rasa lapar. Soalan pertama bagi perbincangan kajian kes pertama adalah, berapakah pertambahan tenaga yang diperlukan oleh Puan S pada trimester pertama kehamilan beliau? Anda diminta untuk pause video ini untuk memberikan jawapan anda. Jawapan bagi soalan pertama adalah sebanyak pertambahan 80 kcal sehari. Soalan kedua bagi perbincangan kajian kes pertama adalah, bagaimanakah Puan S dapat memenuhi saranan keperluan tenaga dan nutrien penting semasa kehamilan bagi memastikan peningkatan berat badan semasa kehamilan adalah mengikut saranan? Anda diminta untuk pause video ini untuk membuat jawapan anda. Jawapan bagi soalan kedua adalah yang pertama, capai peningkatan berat badan yang optimum melalui pengambilan makanan yang seimbang, sederhana dan pelbagai, iaitu berpandukan piramid makanan Malaysia. Dan yang kedua adalah amalkan konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh pada waktu makan utama, di samping memilih snack sihat dan berkhasiat untuk memenuhi keperluan nutrien penting semasa kehamilan. Soalan seterusnya adalah, apakah yang boleh Puan S lakukan bagi mengatasi masalah alahan makanan beliau? Anda diminta untuk pause video ini untuk membuat jawapan anda.
Jawapan bagi soalan ketiga adalah yang pertama, kena pasti dan elakkan makanan yang boleh menyebabkan ibu hamil berasa loyal. Yang kedua adalah pengambilan makanan dan minuman secara kerap tetapi dalam kuantiti yang kecil, iaitu 5 hingga 6 hidangan kecil sehari, termasuklah hidangan utama dan snack. Dapat memastikan pengambilan nutrien dan air yang mencukupi. Soalan yang keempat adalah, apakah pilihan makanan snack yang lebih berkhasiat bagi Puan S apabila berasa lapar? Anda diminta untuk pause video ini untuk memberikan jawapan anda. Jawapan bagi soalan keempat adalah buah-buahan potong dan juga biskut cracker berserat tinggi. Soalan terakhir bagi perbincangan kajian kes pertama adalah A. Hemoglobin Puan S adalah 10 gram per desiliter. Apakah maksud paras ini? B. Apakah suplemen tambahan yang diperlukan oleh Puan S bagi meningkatkan paras hemoglobin beliau? Anda diminta untuk pause video ini untuk memberikan jawapan anda. Jawapan bagi soalan ini adalah A. Paras hemoglobin Puan S adalah rendah iaitu di bawah 11 gram per desiliter. Untuk B pula adalah suplemen zat besi. Okay, next. Pemakanan semasa kehamilan. Kajian kes kedua. Kajian kes kedua. Puan R berumur 27 tahun dan mempunyai anak 2 tahun dan hamil anak kedua. Usia kehamilan kedua Puan R adalah 14 minggu. Beliau mempunyai berat badan 73 kilogram sebelum kehamilan dan tinggi adalah 150 cm. Puan R adalah seorang suri rumah. Beliau gemar minum 2 cawan kopi dan 2 tin Diet Coke setiap hari kerana beliau sering berasa letih. Puan R juga suka minum jus buah-buahan bersama anak sulungnya ketika makan tengah hari. Puan R juga kerap mengalami sembelit. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran Puan R juga tidak banyak. Beliau tidak gemar minum susu tetapi kadang-kadang beliau minum susu soya atau makan keju. Puan R ingin memilih pemakanan yang sihat namun tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Soalan pertama bagi perbincangan kajian kes kedua adalah, apakah yang anda boleh cadangkan untuk mengubah suai tingkah laku pemakan Puan R?
Anda diminta untuk pause video ini untuk membuat jawapan anda. Jawapan bagi soalan ini adalah yang pertama, amalkan pemakanan yang sihat dan berkhasiat sepanjang kehamilan dengan mengambil makanan mengikut saranan keperluan tenaga harian iaitu sebanyak 1,600 kilokalori dengan pertambahan sebanyak 280 kilokalori sehari. Yang kedua, ambil pelbagai kumpulan makanan dan jenis makanan mengikut saranan Piramid Makanan Malaysia dan juga Pinggan Sihat Malaysia pada setiap waktu makan utama. Yang ketiga, tingkatkan pengambilan sayur dan buah-buahan di samping pengambilan susu atau produk tenusu mengikut saiz hidangan yang disarankan. Jawapan keempat adalah pilih snack yang berkhasiat dan padat nutrien seperti buah-buahan segar dan salad sayuran bagi memenuhi keperluan tambahan tenaga mengikut trimester kehamilan. Kemudian, elakkan snack yang tinggi gula, garam dan lemak. Seterusnya adalah hadkan pengambilan kopi kerana ia boleh mengganggu penyerapan nutrien zat besi daripada makanan dan juga suplemen zat besi. Dan akhir sekali adalah kurangkan pengambilan minuman manis seperti Diet Coke atau jus buah dengan gula. Sebaiknya adalah ambil cecair secukupnya termasuk minum 6 hingga 8 gelas air kosong sehari. Soalan yang kedua ataupun yang terakhir adalah bagaimanakah Puan R boleh mengatasi masalah sembelit? Anda diminta untuk pause video ini untuk memberikan jawapan anda. Tips bagi mengatasi sembelit adalah dengan cara meningkatkan pengambilan serat dalam diet seharian dapat mengurangkan berlakunya sembelit. Keperluan serat seharian bagi dewasa adalah 20 hingga 30 gram sehari. Pengambilan serat dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama, pengambilan roti gandum dan bijirin, buah-buahan dan sayur-sayuran segar dan kering terutamanya yang mempunyai kulit. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi kandungan serat adalah seperti brokoli, bayam, jambu batu, limau dan apel. Oats dan barli juga mengandungi jumlah serat yang tinggi. Yang kedua, pengambilan produk yang mengandungi probiotik juga mampu mengurangkan gejala sembelit kronik. Dan yang terakhir adalah pengambilan air yang mencukupi iaitu 6 hingga 8 gelas air sehari juga penting untuk mengatasi sembelit.